اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 30. Baris yang kedua daripada atas. Muka surat 30, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yarta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wa la yarta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Artinya, jangan mengumpat oleh setengah kamu wahai orang-orang yang beriman, akan setengah daripada saudara kamu yang beriman. Adakah suka seseorang kamu memakan daging saudaranya yang mati? Maka benci kamu akan dia akan memakan daging saudara yang mati. Dan telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dalil dilarang mengumpat. Sebagai dalil dilarang mengumpat, yang mana dalil larangan mengumpat dalil yang terang di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mengumpat adalah perkara yang haram ijma' ulama. Mengumpat haram ijma' ulama dengan larangan yang jelas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang khilafnya sama ada haram tu dosa kecil ataupun dosa besar. Yang mana terdahulu dalam kitab Penawar Bagi Hati muka surat 10 menyatakan bahawa kebanyakan ulama mengatakan mengumpat adalah dosa besar. Atas pandangan mengumpat tu dosa kecil sekalipun, tetap sukar untuk kita lepas daripada dosa mengumpat. Kerana nak diampuni dosa mengumpat, kita wajib kena minta maaf dengan orang yang kita umpat terlebih dahulu. Walaupun atas pandangan yang mengatakan mengumpat itu dosa kecil, tetap sukar untuk diampuni dosa mengumpat kita. Melainkan kita kena berhadapan di padang mahsyar. Walaupun atas pandangan yang mengatakan mengumpat itu dosa kecil, tetapi haram ijma' ulama. Haram ijma' ulama mengumpat. Kemudian telah lalu berkaitan dengan ta'rif mengumpat. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, pembicaraan mengumpat 2 kali ni. Terdahulu di muka surat 10 membicarakan berkaitan dengan mengumpat. Didatangkan ta'rif mengumpat. Ta'rif mengumpat tu kena ambil molek.
Sebab tersebut dah sebelum daripada ni ada orang faham apa dia mengumpat. Mengumpat ni kata sebelah belakang. Mengumpat ni kata ke orang di sebelah belakang. Mengumpat kata kepada orang di sebelah belakang, dia kata. Oh tu salah sangat tu. Mengumpat, Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara yang ia benci. Itu hak takrif mengumpat yang ditakrifkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Imam Ghazali mengatakan takrif mengumpat tadi adalah ijma' ulama. Sebab takrif itu ditakrifkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkara yang ia benci. Itu dia mengumpat. Tak ada Nabi kata mengumpat ni menyebut oleh engkau akan saudara engkau di sebelah belakang. Tak ada. Itu tak ada. Tak ada kata mengumpat ni kata sebelah belakang. Ni kena tahu takrif mengumpat. Kemudian mengumpat ni bukan hanya dengan kalam, dengan lisan, dengan kata-kata, bahkan mengumpat juga dengan tulisan. Dengan tulisan pun dipanggil mengumpat, bahkan dengan isyarat pun dipanggil mengumpat. Mengumpat bukan hanya dengan lisan, dengan perkataan sahaja, bahkan mengumpat juga dengan tulisan. Tulisan pun mengumpat, isyarat pun mengumpat. Kita mengajuk-ngajuk kecacatan orang pun dia panggil mengumpat. Pada ni tiap-tiap perkara yang mana memberi faham akan kekurangan seseorang, itu dia mengumpat. Apa perkara percakapan kita, tulisan kita, isyarat kita yang beri faham akan kekurangan saudara kita, itu dia panggil mengumpat. Itu dia panggil mengumpat. Kemudian satu laginya, mengumpat ni kita kata perkara yang sebenar, itu mengumpat. Kalau perkara itu tak sebenar, itu bukan panggil mengumpat. In kana fihi ma taqul faqadir tabtahu, Nabi kata. Jikalau adalah pada engkau tu akan barang yang engkau kata, sesungguhnya engkau telah mengumpat akan saudara engkau. Sebab bila Nabi SAW menyatakan bahawa mengumpat adalah zikruka akhaka bima yakrah, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang benci, maka sahabat tanyalah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, macam mana pula kalaulah pada saudara aku ni barang yang aku kata, pada saudara aku ni memang ia sungguhlah ada pada saudara aku. Kenapa Nabi pun jawab, in kana fihi ma taqul, jika ada pada saudara engkau tu barang yang kau kata, faqadir tabtahu, maka sesungguhnya engkau telah mengumpat akan saudara engkau. Hak sebenar tu mengumpat. Kalau tak sebenar, hak tu dia panggil buhtan, itu dia panggil karut, fitnah, bohong pula tu. Satu, mengumpat bukan kata di sebelah belakang. Satu lagi, mengumpat hak kata sebenar tu mengumpat. Ni kena biar kena molek. Macam mana kita nak tinggal mengumpat dalam keadaan kita tak tahu pun apa dia mengumpat? Nak tinggalnya macam mana? Ada ni. Jadi mengumpat ni kita kata sama ada sebelah belakang, sebelah hadapan ataupun sebelah belakang. Apa yang kita kata tu benda yang sebenar. Kita kata akan kekurangan pada diri saudara kita, pada akal saudara kita, perbuatan, perkataan, pakaian saudara kita. Ni cerita bab mengumpat. Ni kena jaga molek lah ni. Sebab dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi mengatakan bahawa kesalahan mengumpat ni agak meluas, yang mana segelintir sahaja yang dapat memelihara lidah daripada mengumpat. Segelintir sajalah hak benar-benar jaga lidah. Sebab itulah di antara kebinasaan anggota yang paling besarnya adalah lidah. 7 anggota yang paling besarnya kesalahan adalah berpunca daripada lidah. Sebab itulah Nabi SAW bersabda,
dalam Sahih Bukhari-nya Nabi menyatakan bahawa man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Nabi kata, hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Sesiapa yang menjamin bagi aku, yang sanggup jamin bagi aku akan barang yang antara dua keng dia tu, dia boleh jaga barang antara dua keng dan barang yang antara dua kaki, iaitu kemaluan. Admanu lahul jannah, nescaya aku akan jamin baginya akan syurga. Sesiapa yang boleh jamin bagi aku, Nabi kata, dia boleh jamin, dia boleh jaga barang antara dua keng, lidah, barang antara dua kaki, kemaluan, nescaya aku jamin baginya syurga. Lidah dan kemaluan. Lidah dan kemaluan, yang mana anggota-anggota yang lain Allah Ta'ala jadikan dua, tapi lidah, kemaluan hanya dijadikan satu. Sebab apa? Satu pun cukup dah. Kalau buat dua dah tahulah macam mana. Lidah ada dua, berzikir sebelah, mengumpat sebelah orang kali. Kemaluan ada dua, dah nak kontrol kalau ada dua. Tak ada nak jaga. Jadi lidah dan kemaluan Allah Ta'ala jadikan satu. Sebab apa? Besar dia punya mudarat yang terhasil daripada lidah dan kemaluan, besar dia punya manfaat. Manfaat besar. Manfaat ada lidah ni besar. Mengucap dua kalimah syahadah, lidah. Suruh makruf, cegah mungkar, lidah. Dia banyak manfaat lidah ni. Manfaat kemaluan gitu juga. Yang mana melahirkan zuriat. Zuriat melahirkan ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi akan berbangga di padang mahsyar dengan ramainya ummahnya. Mari daripada kemaluan. Itu besar. Besar manfaat, tapi besar juga mudarat. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul muslimina afdal? Siapakah orang muslim, mana-mana muslim yang afdal? Nabi pun jawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sesiapa yang selamat oleh orang Islam sekaliannya daripada lidahnya dan tangannya, orang muslim hak paling afdal. Ni lidah dia jaga. Selamat ada lidah dia. Yalah, apa yang kita dah bercakap tu, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kita baca ayat tu, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bertutur daripada perkataan malaikat di sisinya raqib atid tu, yang sentiasa duduk jaga kita. Raqib atid tu duduk pelihara, duduk jaga kita. Malaikat katibun itulah yang mencatat amal ibadah kita tu. Malaikat yang mencatat, katib. Kita panggil dia Raqib Atid. Raqib Atid tu bukan nama dia. Raqib Atid tu sifat dia, yang memelihara, yang menjaga kita ni, yang akan mencatat apa yang kita duk kata. Jadi kalau kita cakap, nak kira-kira lah tu. Kalau tak ada benda nak cakap, tak sedap cakap lah. Jaga molek. Dia dalam bab mengumpat apa semua ni, hak paling besarnya kadang-kadang sesama keluarga. Hak ni cerita saudara, ni saudara seagama. Hak lebih laginya saudara sedarah sedaging. Saudara seagama dah. Capu pula saudara sedaging. Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau akan perkara ia benci. Saudara engkau ni saudara pada agama. Sama telah pula saudara pada agama ni saudara sedarah sedaging kita pula. Ni kadang-kadang punah. Ini hubungan kekeluargaan berpunca daripada lidah. Berpunca dari lidah. Kadang-kadang kita ni kenapalah sekarang ni nampak macam lain dah. Tak berapa merapat dah. Apa salah kita dengan dia? Walah kita dah sedar, kita kata ke dia, kebetulan dia ada. Ni berlaku saudara-saudara rapat dah ni. Ada ni. Kita kata ke dia,
Orang yang duduk dalam serumah dengan kita masa kita kata tu kira tuan dia tak ada lah. Kena tuan dia ada, tuan dia dengar, sampai ke bila tuan dia ingat. Akhirnya kurang jadinya, tak rapat jadinya. Kita pula apa salah saya salah lidah tu nah. Salah lidah. Apa dah ni? Salah lidah. Ni kadang-kadang orang tua kena jaga. Orang tua ni contoh dalam keluarga. Orang tua ni contoh dalam keluarga. Kalau orang tua tu hak banyak mulut, ni lagi berat. Orang tua banyak mulut. Orang tua hak banyak mulut ni, orang tua ada 2 orang dalam rumah tu. Orang tua seorang lagi tu okey. Orang tua seorang lagi tu okey. Dia tak banyak camik. Orang tua seorang lagi tu senyap je. Orang tua seorang lagi tu, dia ada 2 orang tua kan. Hak seorang tu bagus, senyap je. Hak seorang lagi tu kenal tau. Seorang lagi tu. Ni. Kalau ada orang tua seumpama ni, rosak keluarga. Dia selalu kata kepada anak menantu, cucu apa semua, ni akan meruntuhkan hubungan kekeluargaan. Mari dia beli dah. Orang tua yang tidak menunjukkan contoh yang baik. Patut orang tua lah contoh yang baik. Tambahan pula, kalau ada dalam keluarga tu pula hak jenis suka mengadu domba. Suka selain dia memburukkan, dia nak menjatuhkan. Dia nak menjatuhkan. Dia pun apa panggil pelaga ni. Siap. Punah rumah tangga, punah keluarga. Kalau ada orang yang seumpama ni. Jangan jaga molek. Kadang-kadang orang yang berperangai seumpama ni duk majlis surau juga. Duk majlis surau juga. Pada ni. Akhirnya kadang-kadang bawa dia terputus hubungan sampai ke bila-bila. Akhirnya anak menantu pun tak mau tegur sampai ke bila-bila. Kenapa? Sangat-sangat tersinggung dengan lidah orang tua seorang lagi tu. Jaga sungguh ni. Ini benda realiti dalam masyarakat. Jaga lidah molek. Dia kata kononnya kawan tu tak ada. Kawan tu duduk senyap dalam bilik dia, tak bersihat. Kawan ni ingat ke keluar pergi ke mana dah? Apa kata senyap kawan tu, orang tua ni depan baik, belakang pesen ni mak haji ni. Dia sejik surau sebut mak haji dah. Sebut orang tua je tadi tu, jadi tubik mak haji. Tubik mak haji dah lah. Mak haji dia sejik surau sama lidahnya. Ni ada ni. Kena jagalah tu. Kena jaga. Bawa pada ialah anak menantu yang memutuskan hubungan silaturahim, dosa besar. Tu dosa besar. Tapi berpunca daripada mana? Anak menantu kita melakukan dosa besar, memutuskan hubungan silaturahim. Dosa besar tu, tapi daripada mana puncanya? Daripada kita orang tua tak jaga lidah. Kita orang tua tak jaga lidah. Kita kadang-kadang suka dengar orang kata ke orang di hadapan kita. Padahal kita sepatutnya takut kalau berjumpa dengan orang yang suka kata ke orang. Sebab apa? Sebab nanti dia akan kata kita depan orang lain pula. Faham tak ni? Orang yang suka kata ke orang di hadapan kita, dia duduk di hadapan orang lain, dia akan kata kita pula. Patutnya kita orang seumpama ni, kita takut ke dia. Ni kita suka pula ke dia ni. Takut sebab apa? Sebab dia akan mengulangi perkara yang sama di hadapan orang lain, dia kata kepada kita pula. Gimana? Jaga mulut. Sebab apa? Tak kena jaga lidah ni bawa kepada kita muflis di hari akhirat. Muflis kita dari akhirat sebab dosa umpatan kita akan bayar dengan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Ayat Quran jelas, hadis Nabi pun jelas melarang daripada mengumpat. Kemudian ayat ni dalam surat 30 kita ni dia ambil tengah dah. Kalau kita nak ambil ayat ni daripada awal, muka surat sebelah, ayat yang sama tapi muka surat sebelah tu dia ambil daripada awal ayat. Pada ni. Ni tengah dah ni. Wala yarta' ba'dukum ba'dan ni tengah. Dia hak surat sebelah tu, dia tu mula daripada awal ayat.
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yarta' ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ini baru penuh ayat. Musa sebelah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah Ta'ala seru kepada orang-orang yang beriman. Seru kepada orang-orang yang beriman. Jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat. Kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Jauhkan diri daripada sangka jahat. Kenapa? Kerana setengah dari sangka itu berdosa. Setengah. Bukan semua sangkaan itu berdosa. Zon sangkaan, hak dipanggil zon sangkaan jahat ni, zon sangkaan yang tak ada tandaan apa-apa pun. Tak ada tandaan apa-apa pun. Adapun kalau ada tandaan, hak tu kita kena ambil tahu. Faham tak ni? Hak kata zon jahat ni kita sangka dalam keadaan tak ada tandaan, tak ada sebab pun. Sebab itulah zon jahat ni kata Imam Qurtubi adalah at-tuhmatul lati la sababalaha. Tuhmah yang tak ada sebab pun. Tapi kalau ada sebab, ada tandaan, waktu kita ambil kira. Ada ni. Dia panggil sangkaan juga sebab kita tak nampak. Kita tak nampak. Kita hanya dengar sahaja. Ni sebagai contoh lah. Sebagai contoh, kita dengar. Contohnya, budak tu menangis pelik. Nangis ni nangis macam kesakitan. Nangis budak ni perangai lain. Menangis budak ni kesakitannya lain. Kita dengar ni budak ni menangis kesakitan ni. Tapi kita tak tahu sebab di dalam rumah kita tak nampak. Maka timbul zon sangkaan di hati kita kena dera. Tu panggil sangkaan lah tu. Sebab kita tak nampak. Tapi itu bukan sangkaan jahat. Sebab ada tandaan. Waktu kena ambil tahu. Ambil tahu sendiri, kita tak berani. Kita pergi cari mereka-mereka yang bertanggungjawab nah. Pada ni kan biasa kan, hak masuk surat khabar tu kan akhirnya mati. Tiba-tiba jiran kata tak tahu. Mana mungkin tak tahu. Sebab kecederaan tu termasuk kecederaan lama. Pastilah budak yang didera ni menangis. Menangis kesakitan. Tapi kenapa jadi tak ada orang ambil tahu? Orang dia kata. Dia kena cara orang kena ambil tahu. Ini tugas kita ahli masyarakat. Itu bukan panggil zon jahat. Sebab apa? Sebab ada tandaan. Pada ni. Masuk berdua-duaan dalam hutang contohnya. Hai nak buat gapo tu budak dua orang ni contoh. Kita zong lah di nikah dah. Nikah. Tahulah nikah. Apa ada ni? Ni kena ambil tahu lah. Ada ni. Hak kata zong jahat ni hak tak ada sebab langsung. Ni hak Tuhan larang. Jauhi daripada kebanyakan zong kerana setengah daripada zong itu berdosa. Setengah bukan sekalian. Mana hak dosanya? Hak sangkaan yang tidak ada sebab. Dia panggil sangka jahat. Kemudian wala tajassasu, dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Dia biasanya apabila timbul sangkaan, maka akan timbul dia nak periksa. Tuhan larang, jangan periksa. Ada ni. Barulah disusuli dengan dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah kamu. Dia berkait ni. Mula-mula zon jahat. Tuhan kata perjauh daripada zon jahat.
Mari zon jahat. Tuhan kata jangan kamu periksa. Tiba-tiba dia periksa juga, jumpalah keaiban. Jangan kamu mengumpat. Ni berapa lapis tau. Tapi Tuhan peringat mula-mula ni daripada awal lagi. Jauhi oleh kamu akan sangkaan jahat. Jauhi. Tapi apabila timbul sangkaan jahat, dia akan periksa. Jangan periksa. Dia periksa juga, jumpalah keaiban. Anak Tuhan kata jangan mengumpat. Mengumpat juga berapa lapis dia langgar. Berapa lapis dia langgar. Hak larangan Allah Subhanahu wa taala berapa lapis? Jauhi daripada sangkaan jahat. Jangan kamu memeriksa akan aib seseorang, dan jangan kamu mengumpat. Jadi kita kira baliklah. Kita cerita keaiban ni, kita periksa. Kita usuk-usuk jumpa keaiban. Kenapa kita periksa? Kerana kita sangka jahat. Pada ni. Kerana kita sangka jahat. Kemudian jangan periksa ni, wala tajassasu ni pun sama juga. Jangan periksa ni kalau tak ada sebab. Pada ni. Tak ada sebab apa-apa. Malam ni kita pergi 1000 rumah tu periksa takut ada khulwah. Tak ada alamat apa-apa pun. Ni hak Quran larang. Ada pun hak dapat laporan, hak tu kena pergi periksa. Ni tajassus ni. Orang sekarang ni jangan duduk tajassus, jangan duduk periksa, jangan duduk 1000 rumah orang, jangan duduk 1000 bilik hotel. Sebab apa? Itu maksiat yang tersembunyi, tak payah periksa. Pasal tu pula. Jangan buat maksiat terbuka je. Selamat kalau gitu. Orang nak keluar, nak berzina, tempat terbuka tu hak berat sangat tu. Memanglah tempat tertutup, dalam rumah, dalam bilik hotel. Jangan tajassus, jangan periksa. Jangan periksa ni hak mana. Tak ada pasal-pasal. Kita puak-puak jabat agama ni, kita sebut satu hotel, kita periksa satu-satu bilik. Dah ada laporan ke tak? Tak ada kerja malam ni. Hak tu hak dilarang. Tak ada kerja. Kita malam ni kita pergi sebuah hotel. Dapat laporan ke? Ada perkara maksiat berlaku? Tak ada. Kita periksa sudah lah. Ni dilarang. Ni tajassus yang dilarang. Ada pun hak orang lapor, orang lapor-ripuk ni kadang-kadang bukan benda sekali, benda berulang-ulang dah. Serabut lah kalau kita buat senyapkan, kita kira tak ni tidak cegah benda mungkar. Ni jadi timbul laporan ni hak benda sudah berlaku berulang-ulang. Hak ni dapat laporan, dia kena periksa tanggungjawab dia. Pada ni macam polis lah. Polis kan, dia takkan periksa kita biasa ni. Cuba nak tengok muka kita tu macam orang takut macam tu. Tu dia periksa tu. Ada ni sebab apa? Sebab ada tandaan. Adakah polis saja-saja nak periksa? Tak. Pernah turun bandar, polis tahan kita minta IC. Tak pernah. Muka Melayu tu link ni kan. Dan kalau kita tak ada salah dengan polis, kita jumpa dengan polis pun tak ada, muka kita biasa je. Tapi kalau orang salah, jumpa tu muka lain dah. Jumpa tu muka lain dah. Dia kena. Ni ada tandaan. Dia kena periksa lah. Tu tugas dia. Tapi bukan saja-saja cari seorang-seorang. Tu kerjaan tu. Dia akan periksa kalau ada tandaan. Sama lah. Hak tajassus. Jangan kamu memeriksa. Polis pun tak boleh pakai sampai senyap. Polis tak boleh. Kalau ada tandaan, dia kena periksa. Dia kena cek. Hak tajassus ni larang ni, tak ada apa-apa korinah tandaan, tiba-tiba saja-saja je nak nyusah ke orang. Saja je jumpa minta IC, tu saja nak nyusah tu. Ada ni. Polis dia tahulah, tengok muka tahu dah. Tengok muka tahu dah. Ada. Saya pernah kali kena di sebelah luar lah, bukan Malaysia. Pasport tak ada. Dia naik atas bas. Tuju saya lalu dah. Orang lain dah tuju. Sebab apa? Pucat muka. Waktu tuju. Dia kenal lalu dah.
Kita dah dia tahan tu atas pah kena dah hari ni. Dah pucat lalu muka. Dia naik tengok duduk belakang dituju lalu. Dituju. Padahal kita pakai baju serupa dengan orang dia dah. Sebab apa? Muka lain. Muka pucat. Muka Melayu belaka tapi muka pucat dia kenal. Tapi pandang musim tak kena ambil lah. Tapi orang kat kira kata dah apa dia tuju muka awak pucat dah. Orang sebelah kenal muka pucat. Sebab apa? Dah kita dah cukup. Kita dah cukup. Mana dia kenal? Dia tak naik tu, dia takkan cari muka sama je Melayu belakang atas tu, muka sama. Tapi kenapa dia tuju seorang-seorang? Ada tandaan apa tak ni? Tu kena periksa, tu tugas polis. Dia kena periksa. Orang dia kata wala tajassasu ni, jangan memeriksa, jangan mencari keaiban keburukan hak tidak ada sebarang tandaan. Ada ni. Akan timbulkan maksiat yang tertutup. Itu dosa peribadi. Itu dosa peribadi. Kita nak dosa yang membabitkan mudarat orang ramai. Dosa rasuah. Itu dosa rasuah. Itu dosa bukan dosa peribadi. Itu dosa yang akan merosakkan negara. Adapun hak keluar ni dosa peribadi. Dia dengan Allah Taala nah. Kenapa kita sibuk nak periksa, nak cek, nak apa semua malam-malamnya? Dah bukan periksa cek saja-saja. Hak tajassus dilarang dalam agama, periksa saja-saja. Dilarang agama. Ada ni. Saja-saja kita nak pergi serbu mana-mana rumah. Boleh. Tapi kita dapat laporan daripada jiran, rumah tu dibawa orang lelaki, dia bawa orang puang. Kita kena periksa lah. Kalau dapat laporan, pandai ni. Jadi hak Tuhan perintah berjauhi daripada zon jahat. Wala tajassasu, jangan kamu periksa mana ni? Hak tak ada tandaan, hak tak ada sebab. Itu dilarang dalam agama. Kemudian wala yarta' ba'dukum ba'da, dan jangan mengumpat setengah kamu wahai orang-orang yang beriman akan setengah daripada kamu juga orang yang beriman. Baru lagi pada jangan mengumpat. Larangan jelas dalam Al-Quran. Kemudian Tuhan tanya pula, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita? Adakah kasih seseorang kamu? Adakah kasih seseorang kamu? Suka seseorang kamu? Kalau kita kata lalu ke? Lalu bukan lalu. Bukan lalu berjalan tu. Lalu selera. Adakah lalu kamu? Adakah selera seorang kamu? Tahu? Dia tak lalu dah. Tak berapa lalu nak makan lah ni demam. Tak apa lalu. Lalu ni selera. Suka. Berkenan. Adakah kasih, adakah suka, selera seorang kamu memakan daging saudaranya yang mati? Maka benci kamu akan memakan daging saudara yang mati. Kalau benci, maka janganlah kamu mengumpat. Jadi mengumpat ni seperti makan daging saudara sendiri. Dan di hari akhirat orang mengumpat akan dibalas dengan makan bangkai. Ada ni. Sebab pernah satu ketika dua orang sahabat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta lauk daripada Nabi sallallahu untuk makan dengan roti. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, kamu berdua telah makan. Ni. Sahabat minta dengan Nabi lauk untuk makan dengan roti. Roti ada, lauk tak ada. Tiba-tiba Nabi jawab, kamu berdua telah makan. Maka sahabat dua orang ni pun, kami tak makan lagi ni. Nabi kata, bala innakuma akaltukuma lahma akhikuma. Bahkan sesungguhnya kamu berdua telah makan oleh kamu akan daging saudara kamu berdua. Dengan bahawa sebelum tu sahabat tu mengumpat. Makan dah. Guna. Nabi kata makan dah. Makan kalau tak makan lagi ni. Kamu telah makan daging saudara kamu dengan bahawa kamu telah umpat akan saudara kamu.
Ni berkaitan dengan mengumpat. Bukan kecil-kecil ni. Tapi gitulah. Kena ni. Kena mujahadah, kena jaga lidah molek. Kena jaga lidah molek. Sebab apa tadi mengumpat ni dia boleh bawa kepada runtuh persaudaraan. Runtuh. Ada ni. Akan jadi balok. Orang yang diumpat, dia akan ni duduk sini ni sampai bila-bila. Duk kata dia sekali je. Kata luka dengan lidah lebih sukar untuk sembuh nak banding dengan luka dengan pedang. Luka dengan pedang sebab masa sembuh lah. Tapi luka dengan lidah sampai ke mati kadang-kadang. Kita yang diumpat ni sampai ke mati kita ingat apa yang dikata. Sebaliknya kalau kita mengumpat orang, lepas umpat tak ingat dah kita apa yang kita kata ke orang. Oh tu perangai kita. Orang umpat kita, orang kata kita pas mati kita ingat. Kita umpat orang, kena pergi minta maaf. Mazhab Syafi'i kena beritahu satu-satu apa yang kita umpat. Oh dah ingat dah lah, nak beritahu macam mana tak ingat apa yang kita kata. Tengok kita dah ingat kalau kita kata ke orang. Tapi kalau kita dengar orang umpat kepada kita, kita ingat sampai ke mati. Kemudian tu ungkit lagi kita ingat lagi dulu dia kata kita. Dulu tu bila tu? Puluh-puluh tahun dulu dia ungkit lagi. Pada ni. Ni. Buat ni. Tu kita kena jaga molek lah. Tambahan kita orang tua pula. Kita orang tua ni kita akan menjadi tempat tilik anak-anak kita, cucu-cucu kita orang tua. Anak cucu kita tilik apa perangai kita. Macam mana kita orang tua tunjuk contoh buruk dengan sentiasa mengumpat. Tu mana kau? Ke kita nak mengumpat kita mari budak-budak ada sini. Kita dah jauh sikit. Ada apa? Ada benda ni. Buat apa? Nak mengumpat. Ada dengar ke budak? Ada kita? Kita nak mengumpat. Kita pun suruh budak tu pergi main dia jauh ke? Pergi main jauh. Bapa ni tahu. Tu nak mengumpat. Emang tak boleh dengar gitu. Maknanya kita sebagai mak ayah tok nenek, kalau kita mengumpat, kita tunjuk contoh buruk kepada anak cucu kita sendiri. Kita tunjuk contoh kita ni langgar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengumpat. Jauhi daripada sangkaan jahat. Jangan kamu memeriksa keaiban seseorang. Jangan kamu mengumpat. Berapa kita tu? Kita sangka buruk, kita bertanya orang. Warna dia. Kita berdapat keaiban, kita pun cerita. Berapa contoh buruk yang kita tunjuk pada anak cucu kita? Kena ingat gitulah. Kita ingat kita mengumpat, kita akan kena bayar. Kita kena bayar dengan seksa satu dah. Seksa di hari akhirat. Janji seksa. Kemudian kebajikan kita akan dipindahkan dalam daftar kebajikan orang yang kita umpat. Kebajikan kitanya akan dipindahkan ke dalam daftar kebajikan orang yang kita umpat. Kita mengumpat ke dia dosa dah kitanya. Kemudian kita pula pahala kita akan dipindahkan kepada kebajikan orang kita umpat. Kita biasanya orang yang kita umpat orang yang kita tak suka. Orang yang kita tak berahi. Tegur pun tak ambuh. Ada ni, tegur pun tak ambuh, cakap pun tak ambuh. Nak jamu makan sama sekali tak ambuh. Ada ni. Kita bukan kedeku, duit kita banyak, tapi kalau dia seorang kita tak jamu. Kita tak jamu dia, tahu tak? Kita tak bayar untuk dia. Bukan kita tak ada duit, bukan kita deku, orang lain kita belanja. Dia kita tak belanja sebab kita benci. Tapi peliknya kita tak belanja makan, kita belanja pahala. Bagaimana? Belanja makan tau. Tapi kita belanja pahala. Pahala kita beri ke dia. Cerdik. Belanja pahala kita belanja ke dia. Sebab tu orang yang kita tak kenal, tak sudah kata apalah ke dia. Macam mana si anu. Minta maaf, saya dengan dia kurang. Saya dengan dia kurang join, kurang belaga sikit.
Tak berapa serasi saya dengan dia. Tu molek kita kata ke dia. Tambah. Berapa beri pahala kepada orang kita nak jual buat apa? Ke mana? Sebabnya gitu nah. Sebab tu kata Abdullah Al-Mubarak, Allah berkata, "Lau kuntu mughtaban." Lau kuntu mughtaban ahada, jikalau aku ni suka mengupak akan seseorang, la aghtabtuhu walidayya li'annahuma ahakku bihasanati. Kalau aku ni jenis orang mengupak seseorang, nescaya aku akan umpak mak kedua orang tua aku, kerana mereka lebih berhak dengan pahala kebajikan aku. Ini kata Abdullah Al-Mubarak. Tapi bukan suruh mengupak mak ayah ni, jangan salah faham pula. Barulah jumpa ilmu nak ngupak-ngupak mak ayah kalau gitu. Jangan salah faham. Kata Abdullah Al-Mubarak, kalau aku ni jenis baik mengupak, baik aku mengupak pada ibu bapa aku. Sebab apa? Sebab kedua mereka lebih berhak dengan pahala kebajikan aku. Ni kita pergi umpak orang yang kita tak beri. Orang yang kita takkan belanja makan minum dia ni, tapi kita belanja dengan pahala. Kan? Kita tak kenal, tak sudah kata apa. Sudah dia, kita. Tak sudah kata apa. Kan? Sebab itulah ada satu kisah aulia. Dia tiap-tiap malam qiyamul lail. Tapi satu malam tu dia tak bangun. Jadi isteri dia bertanya lah, kenapa tidak qiyamul lail pada satu malam ni? Tiap-tiap malam dia bangun. Dia kata untuk pahala malam ni beres dah. Sebab apa? Sebab orang umpak tadi pahala sudah dapat ke dia. Ni Tuhan beritahu ke dia. Ini ilmu yang Tuhan beritahu. Maknanya orang umpak dia dah bangun malam dah dia. Sebab apa? Pahala orang tu boleh ke dia dah. Nanti kata dia straight sudah kan. Kan? Mengumpak dijanji seksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pahala kebajikan kita akan dipindah ke dalam daftar kebajikan orang yang kita umpat. Ini kena jagalah lidah kita mulai. Ini di antara kebinasaan lidah yang berpunca daripada hati sangat loba, sangat suka, sangat berahi atas berkata-kata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata ashaddu minaz zina." Qila lahu kaif? Qala inna ar-rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibu. Mengumpat lebih bersangatan daripada zina. Jadi sahabat tanya, kenapa pula? Kerana orang yang berzina, dia bertaubah dengan Allah, Allah Ta'ala mengampuni dosa berzina dia. Adapun orang yang mengumpat, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa mengumpat, sehinggalah dia diampuni, dimaafkan oleh orang yang diumpat. Orang berzina direct dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, minta ampun dengan Allah dengan taubat yang nasuha, Allah Ta'ala ampun dosa. Orang yang mengumpat kena pergi minta maaf dulu dengan orang yang diumpat, barulah minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah tidak akan mengampuni dosa mengumpat dia, melainkan sehingga diampuni, dimaafkan oleh orang yang diumpat. Sehingga kan haji mabrur sekalipun tidak akan mengkifaratkan dosa kita sesama kita di antara dosa mengumpat, melainkan kena pergi minta maaf dahulu dengan orang yang kita umpat. Kemudian orang yang kita umpat pula tak wajib maafkan kita. Kita wajib minta maaf. Orang yang diumpat sunat maafkan kita. Dia tak maafkan kita, Tuhan tidak akan ampuni kita. Pada ni. Tetapi kalau kita mudah memaafkan seseorang, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita yang lain yang lebih banyak daripada kesalahan orang dengan kita. Orang ada salah dengan kita sebab dia umpat kita, tapi kita salah dengan Allah lebih banyak daripada orang melakukan kesalahan kita. Lepas tu kita dituntut supaya mudah kita memaafkan. Tapi memaafkan bukan wajib. Memaafkan bukan wajib. Tapi kalau kita mudah memaafkan, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita yang lebih banyak daripada dosa orang yang melakukan kesalahan dengan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin
Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.